sampai waktu zuhur 100% warganya sembahyang berjamaah. 100% bertingkat-tingkat tu, tingkat-tingkat tu masih berjamaah lagi. Yang tidak berjamaah, wanita-wanita yang uzur untuk menjawab telefon. Bank tu juga pun sama saja jawapannya. Sembahyang 100% sembahyang, zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar. Lepas sembahyang, tuan-tuan nampak imam berdoa. Kadang-kadang menitiskan air mata dalam doa, mohon kepada Allah, barakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan betapa kita lihat sembahyang dalam satu institusi yang moden seperti itu. Tetapi kita tidak mengambil pengajaran tentang itu. Saya nak bagi contoh. Bila kerajaan Kelantan satu masa dulu melancarkan bulan sembahyang, orang meremehkan. Dalam akhbar meremehkan, dalam TV meremehkan. Bila temu duga kepada teman-teman pimpinan yang lain-lainnya meremehkan. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Bulan sembahyang diremehkan. Bulan sukan dia tak remehkan. Bulan sembahyang diremehkan. Bulan batik dia tak remehkan. Jadi inilah saudara, macam mana caranya Datuk kita nak letakkan satu pancang budaya ini supaya kembali kepada sembahyang. Kita dah dengar tadi tuan-tuan, dah dengar tak ada orang yang hadir, yang tidak hadir dalam majlis ini yang mengatakan sembahyang tidak penting. Tapi dalam mengatakan sembahyang tidak penting, kitalah yang mencuaikan sembahyang itu. Kitalah yang mencuaikan amalan sembahyang itu. Dan yang berkuasa pun saudara-saudara tak menggunakan kuasanya untuk memperkuasakan sembahyang itu. Inilah saya rasa perkara-perkara yang perlu difikirkan, yang Ustaz boleh dalam konteks membudayakan sembahyang dalam kehidupan umat ini. Ustaz, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil pengurusi, Dr. Harundin, tuan-tuan sekalian. Saya fikir bila kita bicarakan soal macam mana untuk membudayakan sembahyang, dia ada 3 perkara yang kita harus lihat. Yang pertama sekali, sembahyang ini harus jadi silibus dalam pendidikan, teorinya dan praktikalnya. Kalau kita lihat di peringkat awal, satu masa dulu, kitab Muniyatul Musalli ni jadi haldam hampir semua orang. Mereka baca, mereka kaji, mereka teliti. Di sekolah, banyak juga sekolah yang saya tengok ada yang positif, yang baik. Gurunya menjadikan wajib semayang zuhur baru boleh balik. Mereka semayang berjamaah. Mereka buat satu peraturan supaya semua pelajar sembahyang zuhur dulu, lepas semayang baru balik. Tapi kesibukan dunia hari ini yang kadang-kadang kita menyaksikan, bila dia tidak letakkan sembahyang sebagai satu tanggungjawab, satu kewajipan, dia jadi remeh-temeh, menganggap sembahyang ni urusan peribadi. Sembahyang tak ada kena mengena dengan urusan jamaah. Sembahyang tak ada kena mengena dengan urusan kepimpinan. Sembahyang urusan peribadi, siapa nak sembahyang. Ini bahaya. Yang keduanya, rasa besarnya dosa meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan sekalian, tak adalah dosa yang paling besar selain pada syirik melainkan sembahyanglah. Awwalu ma yuhasabu ila Allah yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang Allah hisab manusia daripada mahsyar sembahyang. Sebab itu kalau kita lihat, nak membudayakan sembahyang ini kena wujud suasana tidak menganggap sembahyang ni sebagai satu bebanan. Saya pernah satu masa pergi ekspedisi panjat gunung bukit. Adalah remaja, waktu semayang, kita semayang, ajak dia semayang. Dia kata, saya tak boleh semayang pakcik. Saya kata, pasal apa? Tak ada lebay. Saya kata, tak payah cari tok lebay semayang ni. Tak. Kopiah tak ada, tak boleh semayang. Bila dia menganggap tak apa, tak kisah, budaya tak kisah ini bermula dalam rumah sebut tadi. Bila anak tengok ayah pun tak semayang, mak pun tak semayang, keluar daripada rumah kawan pun tak semayang, pergi pejabat, kawan-kawan pejabat pun tak semayang, naik bas, makan berhenti, semayang tak? Berhenti di masjid, ingat nak semayang tak? Nak pergi tandas je. Masuk naik bas, kata driver cepatnya, siap dah semayang, dah buang air.
Jadi bila budaya tak semayang tu makin hari makin banyak, akhirnya orang sudah tidak rasa bersalah meninggalkan sembahyang. Sedangkan sembahyang ni, tinggal sembahyang dosa besar, dosa yang mengkategorikan sebagai fasik. Seorang isteri boleh minta fasah pada suami kalau suami tak sembahyang. Berkata Imam Ghazali, jangan kamu berjalan bersama orang tak sembahyang, jangan kamu gelak ketawa bersama orang tak sembahyang, dan jangan kamu duduk serumah dengan orang yang tak sembahyang. Tapi hari ini biasa ya akhi, kita jadi biasa. Satu rumah suami tak sembahyang, mak tak sembahyang, ayah tak sembahyang, anak-anak dibesar dalam suasana tak sembahyang. Sedangkan ibu segala kebaikan duduk pada sembahyang, ibu segala kejahatan duduk pada arak. Ya. Sebab itu kalau kita lihat nak membudayakan sembahyang, kita kena proses tarbiyah daripada awal. Mendisiplinkan, masuk waktu, wujudkan suasana. Saya tengok di pasar Siti Khadijah di Kota Baru, ya, masuk waktu sembahyang, pengawal surround, pastikan jangan ada peniaga muslim meniaga waktu sembahyang, ya, dan mereka turun pergi sembahyang, ya, mereka boleh tinggal gerai kedai itu, boleh tinggal begitu pergi sembahyang, ya. Jadi diwujudkan di Mekah, ya, masuk waktu sembahyang, pengawal surround tengok. Ya, ialah kita ni kalau kita nak kuat kuasa terus begitu, dia akan jadi tohmahan di berbagai-bagai. Sebab kesedaran di kalangan masyarakat kita tentang kewajipan sembahyang ni memang rendah lah, ya. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga yang paling besar, memang kita akui bahawa dalam perundangan Islam, orang yang tinggal sembahyang ni boleh dihukum, ya. Boleh dihukum kerana implikasi sembahyang tu dia ada efek kepada masyarakat nanti. Bila budaya fasik berkembang, maknanya seorang suami nak pilih isteri yang tak sembahyang, ya. Seorang rakyat nak pilih pemimpin yang tak sembahyang, apa jadi pada negara, ya. Sebab itu dikatakan, ambil keberkatan rumah Allah masjid, bawa ke pejabat. Ambil keberkatan masjid, bawa ke kedai. Ambil keberkatan masjid, bawa ke kebun, ya. Sebab itu falsafah sembahyang itu dia cukup luas. Dia proses membina insan, membina manusia, melahirkan seorang manusia yang ada kekuatan diri, kekuatan peribadi. Panjang lebar dikupas dengan sangat baik, ya, oleh Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Rundin. Bagaimana sembahyang itu dia boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hasil daripada kita rasa gerun pada Allah, takut pada Allah, menghadap Allah. Sayyidina Osman bin Affan satu hari balik ke rumah, dia melihat isterinya sembahyang. Bila isterinya sembahyang, sekejap dia tengok kiri, sekejap tengok kanan. Lalu Sayyidina Osman bin Affan mengherdik, menengking isterinya. Apa kata Osman? Mata kamu tidak tetap, bagaimana hati kamu nak tetap? Ya, mata kamu pun tak tetap dalam sembahyang, bagaimana hati kamu nak tetap khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita berjaya proses membina ini, ya, menanam keyakinan ini, ya, melihat faktor ini sebagai faktor besar dalam proses membina masyarakat, dia akan lahir satu natijah yang baik, ya. Orang kita, masyarakat kita sekarang ni dari sudut yang kadang-kadang menjadi pekerja yang sangat baik, tapi semayang cuai, ya. Ada orang yang menyebut suaminya suami yang sangat baik, ustaz, ya, bertanggungjawab, ya, baik dengan isteri, tanggungjawab, tapi semayang tinggal, ya. Bila semayang tinggal, dia bukan baik, ya. Itu cerita satu hamba Allah kahwin, dapat menantu baru. Menantu baru ni memang baru-baru, memang baik. Semua orang macam tu, tuan-tuan, baru-baru